komputer, tambah dengan reka cipta. Ini perniagaan atau pendidikan seni visual. Ini boleh pilih ya, perniagaan atau seni visual. Okay, itu untuk STEM C1. Untuk STEM C2, 6 subjek teras. Kemudian ada sains rumah tangga, kemudian sains komputer, tambah dengan perniagaan atau seni visual, pendidikan seni visual juga. Okey, untuk STEM C3. STEM C3 6 subjek teras, ditambah dengan sains rumah tangga, tambah dengan reka cipta dan juga perniagaan atau pendidikan seni visual juga. Okey. Baik, untuk STEM C ni tiga subjek ni sama ada sains komputer, reka cipta, perniagaan atau PSV dan juga SRT, sains rumah tangga. Ini semua ada kerja khusus. Yang semalam guru-gurunya ada dah kongsikan tentang kerja khusus yang mana perlu dilaksanakan semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi untuk pemilihan kelas STEM C1, 2 dan 3 ni pelajar-pelajarnya perlu multitasking, maksudnya mempunyai keupayaan untuk membuat pelbagai tugasan. Ya, maksudnya kalau dah melibatkan 3 subjek yang ada kerja khusus, maksudnya sangat struggle lah. Awak kena struggle daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk dapat markah yang terbaik lah untuk SPM. Jadi sama ada suka tak suka, masuk saja tingkatan 4 memang dah ada target untuk SPM. Ya, sebab SPM itu meliputi semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tak boleh buat tak apalah tingkatan 4 ni honeymoon dulu kemudian baru tingkatan 5 nak betul-betul struggle, tak boleh. So dia dibawa daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5. Boleh ya? Baik. Untuk tahun ini apa yang baru di SMK DAP adalah adanya kelas 4 sastra 1 yang mana menawarkan subjek bahasa Arab dan akaun juga di aliran sastra. Ini baru ya, sebab kita nak membuka ruang kepada pelajar-pelajar yang daripada KAA, 3 KAA yang mana dia dah ambil bahasa Arab tapi dia tidak mempunyai keupayaan untuk matematik tambahan ataupun matematik yang kukuh, dia tidak mencapai tahap itu, tetapi dia minat bahasa Arab, jadi dia boleh pilih untuk berada di kelas sastra 1. Yang mana di 4 sastra 1 dia menawarkan 6 subjek teras, kemudian ada perniagaan, ditambah dengan tasawur Islam, yang ini pilihan ya, ditambah dengan bahasa Arab atau akaun. Maksudnya yang mana yang memang dah ada basic bahasa Arab boleh teruskan ambil sahaja bahasa Arab, ataupun boleh yang mana tak ada bahasa Arab dia boleh mengambil akaun. Okey. Baik, untuk 4 sastra 2. 4 sastra 2 ada 6 subjek teras. Okey, yang ini ditambah, dia tak ada atau ya, macam di atas tadi di STEM C dia atau perniagaan atau PSV, tetapi di sastra 2 perlu ambil perniagaan dan pendidikan seni visual. Tiada pilihan, ni memang kena ambil. Okey. Baik, untuk 2 kelas di bawah ini iaitu 4 sastra 3 dan 4 sastra 4, dia ada 6 subjek teras sahaja. Baik. Itu sahaja setakat ini. Ada apa-apa nak tanya ke pelajar ataupun ibu bapa? Mungkin kalau saya tak jawab pun ada guru-guru yang boleh menjawab di sini bersama-sama kita pada malam ini. Saya stop sharing dulu ya.
Okey, ada nak tanya ke? Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan taklimat mata pelajaran oleh guru-guru yang bersama-sama kita pada malam ini. Boleh? Di akhir nanti saya akan kongsikan tentang hala 7 aliran sastra. Boleh ya? Okey? Betul ya? Tiada pertanyaan? Okey, boleh. Kita teruskan dengan KP mata pelajaran yang pertama. Saya menjemput guru perniagaan dulu. KP perniagaan iaitu Cikgu Rubaiza. Boleh Cikgu Rubaiza? Oh, boleh. Okay, silakan Cikgu Rubaiza. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Alina. Okey, dekat ni ada berusaha Puan Pengetua, Puan PK1, Puan Farani dan nampak lagi yang lain dan yang dihormati ibu bapa dan guru-guru dan juga ibu bapa dan anak-anak lah yang menonton, yang mengikuti Google Meet lah malam ni. Okey, untuk perniagaan, saya adalah Ketua Panitia Perniagaan di SMK DAP. Okey, saya share saya punya ni. Suara jelas ni, ni Alina, suara Kak jelas tak? Jelas. Jelas, okey. Nampak paparan ni? Nampak. Nampak Okey. Okay, ini adalah kata-kata lah untuk semua. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Okey lah, untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 yang akan naik ke tingkatan 4. Okey, ini adalah subjek perniagaan. Okey, apa dia subjek perniagaan ni? Subjek perniagaan ni subjek baru. Kalau dulu dikenali sebagai perdagangan. Tapi mulai 2017, perdagangan dah tak ada. Okey, dan diganti dengan subjek perniagaan, MP. MP tu apa? Adalah mata pelajaran sastra iktisas di bawah standard kurikulum standard sekolah menengah yang baru, KSSM. Okey, so perniagaan ni KSSM dia dah lama, dah bermula dari 2017. Okey, ini adalah subjek elektif lah untuk kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5. Okey, dan dia biasalah MP ni dia merupakan satu inisiatif dalam usaha menyediakan model insan yang menyeluruh, seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri lah sekarang seperti yang kita nampak lah sekarang kan. Okey, dia pun sama kat sini, dia untuk memberikan pelajar menjadi pengguna yang bijak dalam bidang pekerja, menjadi sebagai pekerja dan pengusaha yang kompeten, berkeyakinan dan bersikap positif, beretika serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Okey, ini dia punya matlamat lah, matlamat bagi pelajar yang mengambil elektif perniagaan ya. Okey, antara objektif dia kat sini ada 5 lah. Okey, seperti biasalah meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan minat murid dalam bidang perniagaan. Okey, yang kedua, awak akan menjadi orang yang ada idea membina kesediaan murid untuk memulakan perniagaan sendiri. Okey, dan awak akan mempunyai kemahiran menganalisis, menilai perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Dan juga kita akan menciptalah pekerjaan di masa akan datang. Okey. Bagi tingkatan 4, standard kandungan yang awak akan pelajari sekiranya awak mengambil mata pelajaran perniagaan ini, dia ada 4 tajuk atau tema yang besar lah. Yang pertama, kita akan belajar tujuan perniagaan. Dalam tujuan perniagaan ni, awak akan didedahkan dengan 2 bab. Yang pertama, apa dia perniagaan, apa dia pemilikan perniagaan. Lepas tu bab kedua, kita akan belajar trend semasa dalam perniagaan. Okey, untuk tajuk kedua, kita akan pergi kepada tema yang besar lah, organisasi perniagaan. Okey, bila belajar tentang organisasi ni, kita akan tahu tentang visi, misi, objektif perniagaan. Okey, tak semestinya visi, misi, objektif perniagaan tu
awak dalam perniagaan je, kita akan aplikasikan dalam kehidupan kamu juga sebenarnya. Okey, dalam bab yang keempat, awak akan tahu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. So dalam tingkatan 4 hanya ada 4 je tajuk besar bersama 2 tema inilah okey yang akan dipelajari nanti. Okey, di tingkatan 5 nanti kita akan jumpa lagi 2 tajuk besar, tetapi tingkatan 5 dia banyak sikitlah bab dia, tapi bab dia pendek-pendek. Di mana bab 1 kita ada pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal, teknologi, sumber pembiayaan perniagaan, penyata keuangan. Okey, penyata keuangan ni belajar semasa tingkatan 5 ada melibatkan dokumen dan penyata aliran tunai, kunci kira-kira. Okey, dia ada kaitan sikitlah dengan akaun sedikit. Okey. Dan bila di tingkatan 5 kita akan mula dengan akan ada kerja khusus semasa di tingkatan 5. Tingkatan 4 tak ada ya untuk perniagaan. Okey. Bila dah dikatakan KSSM, so kita ada pentaksiran. Pentaksiran ni untuk perniagaan ada 2. Ni samalah untuk semua subjek. Satu, pentaksiran di dalam sekolah. Yang kedua adalah pentaksiran pusat. Pentaksiran sekolah, kita akan ada peperiksaan dalaman, ujian PBD. Okey, ini akan ditaksir kepada setiap topik yang murid pelajari. Okey, dan di sekolah, bila di tingkatan 5, kamu akan ada projek kerja lah kertas 3. Ini yang akan membawa 20% markah untuk SPM. Okey, so bila SPM kertas 3 ni hanya berada di tingkatan 5 sahaja. Masa mereka kamu berada di tingkatan 4, kita akan belajar tentang teori dahulu. Okey, pentaksiran pusat pula dia melibatkan peperiksaan SPM di mana kita ada 80% kat sini, kertas 1, kertas 2 untuk SPM lah. Dan kertas 4 ni untuk calon persendirian. Ini tak terlibat lah, ini hanya untuk pelajar persendirian. Untuk sekolah awam macam sekolah menengah kebangsaan tak ada. Okey, jenis-jenis instrumen atau format pentaksiran lah macam saya cakap tadi. Kertas 1 ada objektif, kertas 2 subjektif, kertas 3 itu projek. Okey, ini tentang bilangan soalan, objektif seperti biasa 40 soalan. Kertas 2 ni esei. Esei dia ada bahagian A, B dan C membawa markah 100. Okey, kertas 1 40, 100, kertas 3 tu 80. Tetapi wajaran dia kesemuanya, kertas 1 membawa 20%, kertas 2 membawa 60%, kertas 3 membawa 20%. Okey, jadi kalau untuk nak kata perniagaan ni senang lulus, memang senang lulus, tapi untuk skor kepada A+ memerlukan pelajar yang sangat rajin dan berdisiplin dan bersungguh-sungguh. Okey. Okey, apa cabang kerjaya dalam perniagaan? Okey, kita tahu perniagaan ni boleh pergi kepada bidang pengurusan sumber manusia, bidang keuangan, perbankan, pemasaran, pentadbiran, muamalat, insurans, bidang hartanah ataupun kamu boleh menjadi seorang usahawan. Kan sekarang ni banyaklah kan. Okay, cuma bila kamu belajar, kamu akan belajar cara yang lebih proper. Proper tu maksudnya kamu tahu macam mana nanti nak buat kertas kerja perniagaan, nak mohon pinjaman kepada pihak bank. Okay, itu sahajalah daripada saya. Bukan senang nak jadi senang dan bukan susah nak jadi susah. So kita tahu why A student work for C student. Maksudnya awak belajar perniagaan ni awak boleh mencipta peluang pekerjaan kepada orang lain sebenarnya. Okey, sekian terima kasih daripada saya Cikgu Rubaiza. Ada soalan? Okey, ada soalan? Okey, saya serahkan semula pada Cikgu Alina. Baik, terima kasih Cikgu Rubaiza. Baik, kita teruskan dengan mata pelajaran perakaunan. Silakan Puan Nomana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Puan Pengetua, penolong kanan 1, semua guru-guru,
ibu bapa serta para pelajar sekalian. Okay, jadi saya nak present slide Okay, jap. Okay. Okay, nampak Lina nampak tak? Nampak. Nampak, okay. Okay, ni bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Okay. Jadi prinsip perakaunan ni adalah mata pelajaran bagi tingkatan 4 dan 5. Okey, dia tak ada kaitan dengan mata pelajaran sebelum ni. Kalau kata sebelum ni dulu adalah pembelajaran perdagangan iaitu KHB kan. Tapi bila dah tukar dengan RC tak ada kaitan dengan akaun lah. Okey. Jadi maksud dia para pelajar macam nampak benda ni baru belajar kan, benda baru. Okey. Jadi kena banyak semangat sikit lah. Okey, jadi saya nak sentuh dulu guru yang ada di sekolah kita, guru akaun ada seramai 2 orang je. Okey. Dan sekarang saya ketua panitia prinsip perakaunan mengajar untuk tingkatan 5. Okey, semua tingkatan 5 ni kalau tengok sini nampak macam banyak kelas tapi sebenarnya digabungkan. Okey. 5 KAA, 5A, 5B, 5C digabungkan dan satu lagi tingkatan 4 C4. Ini bagi kelas saya dan satu lagi seorang lagi cikgu Puan Azidah Hani Okey. Yang sangat proaktif okey, cikgu prinsip perakaunan saya ni yang banyak membantu okey. Dia mengajar 4 STEM B dan juga 4 sastra 1. Okey. Okey, kita tengok pendahuluan dulu. Okey. Sama juga macam perniagaan. Okey. Okey, ini dia pendahuluan dia, kurikulum standard sekolah menengah KSSM okey. Mata pelajaran elektif ikhtisas MP bagi perakaunan, prinsip perakaunan. Dulu dipanggil prinsip akaun tapi sekarang dinamakan prinsip perakaunan PP. Okey, merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok ikhtisas kemanusiaan yang digubal untuk murid tingkatan 4 dan 5. Okey. Dalam MP ni, prinsip perakaunan, murid akan didedahkan tentang konsep dan prinsip asas perakaunan. Okey. Yang ni pelajar mesti kuasai. Okey. Sana. Okey, yang kedua proses lengkap penyediaan penyata kewangan dan perancangan kewangan dan pengurusan pengkosan. Okey. Okey, sini kita tengok kepada kandungan. Okey, untuk tingkatan 4 sebanyak 9 tajuk lah yang akan dipelajari. Okey. Okey, mula-mula pengenalan kepada perakaunan, yang kedua klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Ini tajuk yang sangat penting. Kalau kata nak kenali akaun tu kena hafal dulu, kena ingat dulu. Apa dia item-item yang terdapat dalam inilah pembahagian dia tu, okey, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada tajuk seterusnya iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Setiap hari kita berdepan ataupun kita ada je mendapat dokumen perniagaan. Contohnya macam kita dapat resit, setiap hari kita beli barang kan dekat kedai. Jadi kita akan dapat resit, invoice. Itu semuanya adalah dokumen perniagaan yang diguna pakai dalam inilah perakaunan. Okay? Dan daripada dokumen perakaunan ni akan dipostkan kepada buku catatan pertama. Okay? Ini adalah tajuk keempat, khususnya ke ledger imbangan duga. Okay? Bila dah siap imbangan duga ni, barulah boleh buat penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Okey. Dah ada penyata kewangan tanpa pelarasan, belajar pula pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Okey.
Okey, seterusnya last sekali bagi tajuk tingkatan 4 adalah pembetulan kesilapan. Okey. Okey, harap semua kalau nak belajar akaun nanti mesti menguasai semua tajuk tingkatan 4. Sebab apa? Sebab ada kerja khusus. Okey. Bila kerja khusus dia sentuh semua perkara ni. Okey, bermula dengan dokumen, lepas tu kena buat apa proses dia sampailah kita dapat menyediakan penyerta kewangan. Okey, pelarasan pun ada juga. Okey, pembetulan. Okey, semua benda yang dipelajari daripada tingkatan 4 dan seterusnya kita tengok tingkatan 5. Okey, dan tingkatan 5 sekali untuk selesaikan kerja khusus. Okey. Di tingkatan 5 belajar apa pula? Okey, belajar untuk 7 tajuk. Okey. 7 tajuk ni analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Okey. Bila dah ada penyata kewangan nak buat macam mana pula kita kena analisis penyata kewangan tu. Dan apa tafsiran daripada data yang kita dapat. Okey. Seterusnya rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap ni maksudnya kalau kata dokumen tu hilang, berlaku banjir, kerosakan, kebakaran. Jadi macam mana nak sediakan penyata kewangan? Okay, kita belajar. Okay, seterusnya kita belajar perakaunan untuk kawalan dalaman. Di sini belajar tentang belanjawan dan penyata penyesuaian bank. Macam mana kan setiap tahun kita ada je belanjawan kan. Jadi macam mana belanjawan tu dibuat? Okay, kita belajar untuk tajuk ni. Seterusnya tajuk keempat, perakaunan untuk perkongsian. Ni perkongsian maksudnya bukan kita seorang dia berniaga. Kita ada ahli rakan kongsi. Okey, seterusnya tajuk perakaunan untuk syarikat. Okey, syarikat ni dia adalah kita tengok syarikat dia ada syarikat berhad, awan berhad. Okey. Itu kita akan belajar nanti. Okey, seterusnya perakaunan untuk kelab dan persatuan. Okey, bagi kita kan ada kelab dan persatuan di sekolah, okey, untuk kurikulum. Jadi macam mana kita nak merekodkan penerimaan tunai, pembayaran tunai, okey. Jadi di situ kita dah belajar dah. Okey, jadi siapa yang jadi setiausaha harap dapat buat dah. Okey. Belanjawan, biasa belanjawan kelab lah. Okey. Dan seterusnya perakaunan kos. Okay, perakaunan kos ni tajuk yang terakhir lah untuk tingkatan 5. Okay. Okay, seterusnya kita tengok kepada format peperiksaan pula. Okay, kalau kata peperiksaan SPM kita ada 3 kertas. Okay, 3 kertas. Okay. Okey, untuk akaun kita ada kertas 1. Okey, kod dia 3756/1. Okey, merangkumi 40 soalan objektif dan membawa markah 20%. Okey, bagi kertas 2, wajib jawab 5 daripada 6 soalan. Okey. Dia bagi 6 soalan tapi kena jawab 5 lah. Merangkumi 80%. Yang kertas 3, yang ini diselesaikan 3 bulan. Okey, 3 bulan. Biasa dibuat dalam bulan, dulu bulan 3. Lepas tu, bila pandemik dia buat bulan 5. Okey. Dan dilanjutkan masa patutnya berakhir bulan 7. Okey. Tapi dilanjutkan sampai bulan 9. Okey. Sebabkan pandemik bagi tahun 2020 dan 2021. Okey. Dan membawa markah 20%. Okay. Ini dia. Kena selesaikan 3 kertas ni untuk melayakkan kita dapat keputusan yang terbaik lah dalam kertas prinsip perakaunan untuk SPM. Okay. Ini dia. Kalau kertas 1 objektif lah ABCD. Okay. Masa dia 1 jam suku. 1 jam 15 minit lah. Okay, merangkumi topik tingkatan 4 dan 5. Okey, kemahiran yang perlu ada mengingati, memahami, mengaplikasi. Okey, kalkulator saintifik. Saintifik tu yang mahal sikit tu, yang 60 lebih RM68 tu. Okey, jadi yang tu yang perlu digunakan. Okey. Perlu ada kalau nak belajar akaun? Mesti ada, wajib ada. Kesediaan dia masuk je kelas akaun mesti ada kalkulator. Okey.
Okey, ni kertas 2. Kertas 2 kita ada subjektif, okey, 6 soalan. Ada bahagian A dan bahagian B. Okey. Kalau bahagian A dia ada soalan 1 membawa markah 10 markah. Okey, campur-campur soalan dia. Untuk soalan 2 25 markah, soalan 3 25 markah. Okey, di sini soalan 2 dan 3 ni dia adalah soalan LCCI. Okey. Yang melayakkan dapat sijil LCCI lah. Okey. Untuk SPM bagi pelajar akaun dia akan dapat dua sijil lah, satu sijil SPM dan satu lagi sijil LCCI jika calon berjaya menjawab soalan bahagian yang diuji sukan ni lah. Biasa soalan 2 dan 3. Okey. Markah dia pun tengok banyak kan, 25 markah, 25 markah. Okey, ini selesai untuk bahagian A. Dan bahagian B ada 2 soalan. Okey. Wajib jawab 2 soalan daripada 3 soalan. Okey, membawa markah 40 markah. Okey, soalan 4, 5 dan 6. Setiap soalan ni 20 markah. Okey, dan perlu diselesaikan dalam masa 2 jam setengah. Biasa 2 jam setengah jika pelajar tu memang buat latihan selalu, insyaAllah boleh buat. Okey, dalam masa ni. Tapi kalau kata tak biasa buat, jarang-jarang buat latihan, tak sempat buat 2 jam setengah ni. Okey, untuk selesaikan 5 soalan. Okey. Dia begitu panjanglah soalan dia dan memerlukan kemahiran yang kita selalu buat latihan. Okey, proses dia mengingat, memahami, kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey. Okey. Ini kertas 3. Kertas 3 ni biasa bulan Mac hingga Mei tapi dia berubah juga mengikut situasi. Tahun lepas berubah kepada bulan 5 hingga hujung tahun juga. Okey, tahun ni pun sama juga. Tahun ni pula. Tahun 2020 dah berubah. Okey, maksud dia ke hujung tahun. Sebab apa? Sebab pandemik dah mula. 2021 dia mula pada Mei hingga hujung tahun juga, tahun lepas. Okey, tahun ni kita tak tahu lagi macam mana. Okey, mungkin sama kot masa dia. Okey, kemahiran ICT, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, ini perlu okey. Jadi penggunaan kalkulator dan peralatan ICT seperti laptop, printer, handphone, okey, untuk dapatkan maklumat yang cikgu bagi. Okey. Kena ada. Laptop tu kena ada sebab apa? Nak buat kerja khusus. Okay, penting untuk kamu. Okay, dan printer ni maksud dia memudahkanlah setiap bahan kerja khusus ni kamu nak print nanti nak sediakan. Kadang kena buat pembetulan semula. Okay, jadi perlu ada yang tu kalau nak belajar untuk subjek ni. Okey. Okey, kita sampai sini. Jadi cikgu dah bagi tahu tadi kita ada 2 sijil. Sijil yang pertama sijil SPM lah. Okey, ini sijil SPM. Dan yang kedua LCCI. LCCI ni berdasarkan kepada kemahiran kamu menjawab di mana bahagian yang diuji. Biasa soalan 2 dan 3 tu. Kalau kata kamu tak jawab, layak ke dapat sijil ni? Tak layak. Okey. Jadi berusahalah kalau kata ambil akaun. Jadi berusahalah jawab soalan yang diuji untuk LCCI. Jadi macam mana nak dapat CJ ni? CJ ni kena beli, kena bayar dulu. Okey, untuk dapatkan CJ ni. Okey, harga dia dulu RM32. Okey, macam itulah. Kena mohon. Okey, kena mohon dapatkan. Okey. Okey, ini dia CJ LCCI. Okey. Okey, ni kalau LCCI okey. Ni LCCI ni. LCCI ni adalah kamu tengok sini. Dia nak kita tengok perbezaan cara pemarkahan. Okey, kalau kata SPM ni dia dapat 20% lah, maksud dia ada LCCI, ada SPM kan. Okey, sambung untuk ambil LCCI diiktiraf di seluruh dunia. Okey, dia ikut keputusan bahasa Inggeris untuk CJ tu.
Kalau kata dapat CCI SCCI dalam bahasa Inggeris, bermaksud kamu terror dah, okey. Dalam SPM kamu terror bahasa Inggeris lah, kamu dapat dalam CJ tu pun dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau kamu biasa je bahasa Inggeris, kamu akan diberi CJ SCCI tu dalam bahasa Melayu, okey. Dia diiktiraf di Malaysia, okey. Okey. Kita lagi. Ni laluan. Okay, laluan persijilan KPM plus ACCA plus LCCI. Okay. Maksudnya daripada SPM boleh pergi ke matrikulasi account. Okay. Sebab kita ada matrikulasi account dan lagi satu matrikulasi sains kan. Okay. Boleh direct ke matrik account lah. Okay. And then kamu akan boleh ambil degree. Okay. Okay, kalau kata kamu ada dari CCI, kamu boleh ambil advanced paper N6 okay, KCCA, CAT. CAT dulu CAT ni adalah laluan untuk kamu mendapatkan sijil profesional SCCA, okay. Yang ni SCCA ni adalah badan profesional, maksudnya kamu kalau nak jadi accountant, okay. Dia kalau pengiktirafan dia macam kita bawah master, bawah PhD atas pada master kalau ikutkan lah. Okey. Okey, kadang-kadang kita tengok bila nak jadi chartered account mesti ada experience 3 tahun lah. Okey. Lagi apa lagi? Okey, kalau kata lepas SPM ke mana hala tuju, boleh juga kamu masuk ke tingkatan 6, okey. Ataupun masuk ke matrikulasi perakaunan. Asasi perakaunan ni setahun je. Okey, lepas tu boleh dapatkan diploma perakaunan. Okey, and then ambil SCCA, lepas tu terus ke LCCI ni, London Certificate Accounting ni international. Okey, apa lagi? Apa lagi sekejap. Okey, ni kerjaya lah. Laluan pendidikan untuk pendidikan perakaunan. Okey, macam tadi juga maksud dia boleh dapatkan STPM, boleh dapatkan diploma, okey. Okey. Sarjana muda, sarjana, and then PhD lah. Okey. Okey. Kerjaya dalam bidang perakaunan ni banyak okey. Boleh jadi kerjaya profesional lah, seperti accountant, guru, okey. Lagi apa? Juru audit, okey. Banyak bidang-bidang perakaunan yang diperlukan oleh syarikat lah. Okey. Sebenarnya itu sahaja kot saya punya penyampaian tentang taklimat perakaunan. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, Alina, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Nawala. Okey. Assalamualaikum. Okey, ada soalan ke? Ada soalan, boleh Okey, silakan. Dia panggil apa? Prinsip account prinsip perakaunan. Ya. Dia ada dalam STEM dan juga ada dalam sastra kan? Oh ya. Bagi pelajar yang nak pilih lah pilihan ni, apa dia punya foundation yang paling minimum lah untuk dia masuk buat pilihan ke dalam sastra account dan ataupun STEM account ni. Kita tengok mata pelajaran ni dia banyak pengiraan. Jadi kita perlukan pelajar tu asas matematik lah, kena strong. Okay. Kita tengok kepada matematik dia yang paling tinggi dan juga sains komputer kan. Apa? Yelah, tapi kita nampak matematik dekat sains tulen dengan sastra ni, mungkin matematik yang sederhana mungkin boleh pergi ke sastra account. Ya, dia gitu ke macam mana?
Maksud dia ikut kalau boleh tu kita nak yang dia kira matematik juga. Okay, kalau dia sederhana, dia minat betul-betul dengan akaun boleh. Okay, dia kena banyak usaha lah cerita dia. Okay, pelajar ni kena rajin, berusaha dan daya usaha dia tinggi. Okay, insyaAllah boleh. Okay, sebab apa dia maksud dia baru nak belajar. Okay, kemahuan tu kena tinggi. Kita tak nak dia cuma minat dari awal, tapi bila dia masuk tengok dah masuk Kira tajuk balik. yang susah-susah dia tak boleh nak bawa. Itu takut yang tu lah. Jadi foundation dia matematik jugalah. Kan? Okey. Okey, saya nak tambah sikit Cik. Satu soalan lagi. Okey, Satu soalan lagi. Apa persamaan perniagaan dan akaun? Persamaan dia. Persamaan dia. Jadi untuk perniagaan ada tajuk yang disentuh juga dalam perakaunan. Contohnya penyediaan penyata kewangan. Lepas tu analisis penyata kewangan, tafsiran penyata kewangan dan juga TPM disentuh dalam perniagaan tu. Dan juga disentuh dalam akaun. Cuma dalam akaun ni dia lebih kepada banyak pengiraan lah. Kalau kata perniagaan dia banyak fakta, banyak membaca lah, banyak huraian bagi pelajar sastra tu okey lah. Okey. Kalau akaun ni dia banyak pengiraan, dia praktikal ni lah. Menulis, menghitung, mengira. Ada tajuk yang disentuh, ada sikit lah untuk pengiraan tu, sikit je. Okey, itu saja. Saya jawab ke? Ya, saya faham. Okay. Saya nak anak saya dengar. Okay. Cikgu Lina nak sentuh apa tadi? Silakan. Okey, saya nak tambah sikit sebab tadi Cik tanya tentang aliran STEM. Maksudnya berada di aliran sains STEM B dan juga berada di aliran sastra kan. Jadi jika anak encik berminat ataupun dia mempunyai kekuatan dari segi subjek sains yang kukuh, asas sains yang kukuh dan juga ada matematik yang kukuh, dia boleh ambil subjek sains tu. Tu lebih cantik lah berada di kelas STEM B dan account dekat situ. Sebab apa? Bila berada di kelas sains, maksudnya SPM nanti dia boleh pilih aliran sains dan bukan SPM. Maksudnya lepas SPM, maksudnya bila pilihan ke UPU tu, dia punya pilihan tu lebih besar. Maksudnya dia boleh pilih untuk jurusan aliran sains dan juga aliran sastra. Berbanding dia berada di aliran sastra, dia punya pilihan di UPU tu dia fokus kepada aliran sastra sahaja. Okey, boleh ya, Cik? Okey, faham. Terima kasih. Baik, kita teruskan dengan subjek seterusnya. Saya persilakan KP untuk mata pelajaran Tasawuf Islam. Puan Siti Aisyah, silakan. Ada ke Puan Siti Aisyah? Okey, jika tak ada, saya persilakan Cikgu Taufik untuk KP Pendidikan Seni Visual. Silakan Cikgu Taufik. Terima kasih. Boleh dengar? Tes? Boleh dengar ya? Boleh. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis Puan Alina Midi Ahmad, Guru Kaunselor SMK Datuk Bakar Baginda. Baiklah, yang berusaha Puan Hajah Zarina binti Ahsan, Pengetua SMK Datuk Bakar Baginda, Penolong Kanan Mentadbiran Puan Nofarani, guru-guru mata pelajaran, ibu bapa dan para pelajar SMK Datuk Bakar Baginda sekalian. Okey, sebenarnya
mata pelajaran atau cabang ilmu yang ditawarkan dan dipelajari kat sekolah ni, ada kepentingan dan manfaat tersendirilah. Begitu juga dengan subjek pendidikan seni visual PSV. Mungkin selama ni kita pandang subjek PSV hanya tentang lukisan atau nak jadi pelukis semata-mata saja. Tetapi sebenarnya dalam subjek PSV ni merangkumi pelbagai cabang ilmu lah seni, ilmu seni lain lah. Contoh seperti reka bentuk industri, reka bentuk grafik dan lain-lain lah. Baiklah, cuba kita sama-sama perhatikan gambar ni. Gambar bunga apa ni? Bunga matahari ke apa ni kan? Tanpa warna. Hitam putih, adakah ia menarik? Bagaimana pula gambar yang ni? Gambar yang berwarna ni kan? Macam tu lah kehidupan kita. Berwarna-warni, baru meriah lah. Jadi untuk sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis sahih riwayat Muslim. Untuk mata pelajaran pendidikan seni visual, ada 2611. Ini adalah ada punya catatan lah, tajuk-tajuk yang akan dipelajari. Sebelah kiri tu kata 4, sebelah kanan tu kata 5. Tu ada kata 4 tu ada 5 bidang. Dan tajuk dia ada dalam 9 tajuk. Dan tingkatan 5 ada dalam ada 5 bidang juga dan ada 8 tajuk. Boleh lihat macam tu lah. Tajuk-tajuk. Ni tajuk-tajuk dia lah dalam seni ni. Baiklah kita yang ni nanti boleh ni kan. Cikgu Taufik, mic okey ke? Boleh dengar? Sebab dia macam ada gangguan sikit lah Cikgu Taufik. Ya ke? Boleh betulkan dulu mic. Okey tak? Test. Okey kot. Boleh teruskan. Ni adalah tajuk-tajuk untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Boleh lihat tu untuk tingkatan 4 ada 5 bidang. Sejarah dan apresiasi seni visual, seni halus, reka bentuk, seni kraft, komunikasi visual. Tu adalah cabang-cabang dia lah tu lah, tajuk-tajuk tu. Kita pergi seterusnya. Dalam seni visual ni ada 3 kertas. Semua sekali ada 3 kertas untuk SPM. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada tingkatan 4 2 kertas. Kertas 1, kertas 2. Tingkatan 5 ada 3 kertas, iaitu kertas 3 lah tambah untuk kerja khusus. Ini kertas 1. Soalan kertas 1 adalah soalan objektif. Teori 40 soalan. Ada pilihan jawapan A, B, C, D. Masa menjawab adalah 1 jam. Soalan dia soalan tertutup. Soalan tertutup ni kalau SPM, soalan tertutup, kertas soalan akan dipulangkan semula. Maksud dia soalan ni sebenarnya teori ni tak banyak. Dia cuma ulang-ulang lah. Cuma ayat mungkin dia tukar ke macam tu lah. Sebab tu soalan dia soalan tertutup. Tak banyak lah. Seterusnya kertas 2. Kertas 2 seni halus. Iaitu ujian melukis lah. Ada 6 soalan. Pilih dan jawab 1 soalan saja. Masa yang diperuntukkan adalah 3 jam. Di mana masa SPM, macam tahun ni, jadual dah keluar kat SPM, soalan diberikan 7 hari awal. Soalan diberikan 7 hari awal. Kalau tahun ni kita boleh tengok jadual SPM, soalan akan diedarkan pada 2 hari bulan 3 dan periksa dia 8 hari bulan 3. Maksud dia ada lebih kurang dalam 7 hari untuk pelajar buat latihan lah macam tu. Jadi senang kan? Kertas 1, ABC 40 soalan. Kertas 2, buat lukisan masa 3 jam, soalan dah keluar 7 hari awal. Seterusnya, kalau biasanya lah, ni contoh lah. Ni contoh bentuk soalan kertas 2. Dia akan bagi ayat penyatu macam ni lah. Seorang pengemis wanita yang kelihatan uzur. Dia ada banyak soalan lah. Kita boleh pilih yang paling mudah sekali untuk buat latihan. Itu contoh lah. Contoh soalan dia macam ni. Ni contoh jawapan lah.
Okay, lukisan ada guna pelbagai media, guna crayon, guna watercolor, poster color dan pencil color dan sebagainya lah. Okay, ini pelajar yang buat lah bila soalan dah keluar. Ni SPM tahun-tahun lepas. Okay, kita akan buat kelas. Okay, bila dah keluar soalan, kita akan buat latihan macam ni lah. Kita bantu bagi idea dari segi idea dan sebagainya lah. Ni gambar yang ni, semua pelajar ni dapat A lah. Okay, SPM orang dah sambung belajar dekat universiti lah. Okay. Ini adalah kertas 3. Okay. Ini kertas 3. Kertas 3 ni adalah kerja khusus. Okay. Kerja khusus. Okay. Ada untuk KSSM ni, ada 4 tugasan soalan. Okay. Kita pilih satu je. Biasanya kita akan pilih yang paling senang dapat markah, yang kos murah lah macam tu. Okay. Dan senang dapat markah. Okay, tempoh pelaksanaannya kalau sebelum ni Februari hingga Julai. Okay, sekarang dia dah anjakkan sikit. Macam contoh tahun ni daripada bulan 7 sampai bulan 12 macam tu lah. Okay. Jadi ni contoh soalan tahun 2021 punya. Okay. Soalan dia ni contoh lah. Okay, sebuah result. Ni hiasan dinding kena hasilkan. Soalan yang pertama ni kena hasilkan rekaan grafik untuk kotak pembungkusan. Soalan yang pertama ni untuk apa? Hiasan dinding. Okey. Kailah. Okey, yang kedua ni kotak pembungkusan makanan. Okey, tahun ni kita pilih kotak pembungkusan makanan. Ni soalan yang ketiga dan keempat. Okey. Kertas, ni contoh. Kertas 3. Okey, pelajar akan hasilkan folio. Okey, pelajar akan hasilkan folio. Okey. Folio berdasarkan soalan. Okay, apa yang dikaji, lepas tu kena hasilkan pula artifaknya. Ni contoh tajuk tahun 2020. Okay, reka corak kasut. Okay, jadi apa yang pelajar kaji dalam folio tu, lepas tu kena hasilkanlah apa yang diorang kaji sama, apa yang diorang kaji tu, kena hasilkanlah corak sama dekat kasut yang diorang buat ni. Okay, ni contoh lah. Okay, ni contoh yang diorang hasilkan. Okay, ni adalah cikgu seni, ada 2 orang cikgu lah yang option, iaitu saya dan juga Cik Rohaizat. Ni saya lah. Okay. Okay, ini adalah wajaran markah untuk SPM. Okay, kertas 1 teori. Okay, ada 40 soalan. Daripada 40 soalan tu 20% markah diambil. Okay, kertas 2 amalan lukisan tadi yang soalan keluar awal tadi. Okay, 50%. Okay, dan kertas 3 kerja khusus yang pelajar kena hasilkan folio dan juga artifak tu produk. Okay, dia ambil 30%. Okay, jadi ni adalah wajaran markah untuk SPM lah. Okay. Okay, hala tuju selepas SPM dalam bidang seni visual lah. Okay, banyak universiti yang menawarkan bidang seni ni. Okay, Universiti USM, Unimas, UMS dan UiTM lah. Okay, kalau yang paling banyak sekali UiTM lah. Okay, yang pelajar kita dapat masuk UiTM. Okay, macam-macam ada situ, teknologi pencetakan, okay, fashion lah dan sebagainya lah. Okay, ada juga pelajar kita yang dapat masuk UIA dan ambil architecture. Okay, inilah apa. Okay, ni bidang kerjaya dalam bidang seni visual lah. Pereka grafik, designer, pereka fashion, pereka hiasan dalaman, industri, okay, tekstil, animasi dan lain-lain lah. Okay. Okay, seterusnya siapa pelajar yang layak ambil PSV? Okay, pelajar yang layak ambil PSV ialah pelajar yang lulus ujian melukis. Okay, lepas ni kita akan buat, kalau pelajar yang berminat, okay, kita akan buat ujian melukis. Kalau dia lulus, kita akan benarkan dia ambil seni lah. Okay. Okay, seni pendidikan, seni itu indah. Tanpa seni tiadalah budaya dan tanpa budaya tiadalah warisan. Okay, manusia yang tidak merancang sebenarnya sedang merancang untuk gagal. Okay, sekian sahaja untuk subjek PSV. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Jika tiada, kita teruskan kepada Puan Siti Aisyah untuk subjek tasawuf Islam. Silakan. Assalamualaikum. Cik Alina nak tanya Cikgu Taufik. Okey, boleh. Okey, Cikgu Taufik, saya Aidil Wahyu dari Kajar.
Kalau nak tanya yang untuk ujian lukis tu, bila agak dia akan jalankan ya? Ujian tu kita akan adakan masa bersemuka lah. Saya ingatkan nak buat video ni kan, tapi nanti banyak kekangan sebab kita buat kelas online pun ramai yang ada kekangan masalah kan. Okay, jadi bila bersemuka je nanti kita terus jalankan lah ujian melukis tu. Oh, buka sekolah bulan 3 ni terus akan adakan ujian tu ya? Betul. Okey. Terima kasih Cikgu Taufik and Cikgu Ali. Baik, Okay, saya boleh teruskan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua ibu bapa dan pelajar serta rakan-rakan guru. Saya cuba pendekkan sesi malam ni lah saya cubalah untuk menyampaikan sedikit. Maaf saya baru lepas kelas dengan anak saya terus masuk. Okey, subjek tasawur Islam yang ditawarkan di sekolah kita setakat ini berada di kelas pertengahan dan juga di kelas bawah sikit daripada pertengahan lah. Ya, kalau ikutkan tahun ni ranking dia untuk kelas 4F, 4 sastra Jadi sebenarnya kalau tengok skrin saya, latar belakang untuk subjek tasawur Islam adalah salah satu, nampak ke skrin saya ni? Tiba terus je. Nampak. Tiba terus. Saya tak buka kamera sebab lepas kelas anak saya tadi kamera saya macam ada problem. Dia putih je. Tapi tak apalah tengok skrin je. Okay, tasawur Islam adalah salah satu mata pelajaran elektif pengajian Islam. Yang ditawarkan kepada semua pelajar sekolah menengah peringkat SPM sama ada Islam ataupun bukan Islam. Istimewa sikit untuk tasawur lah. Di mana-mana sekolah sebenarnya terbuka kepada pelajar Islam dan bukan Islam yang mahu mengambil subjek ini sebab subjek elektif kan, jadi subjek pilihan. Kita tak ada paksaan. Tapi kalau pelajar berminat, kita tawarkan, dan kalau mengikut cara sekolah kita, kita tentukan kelas-kelas yang tertentulah untuk subjek tasawur Islam ini. Tapi setakat ni ada juga beberapa tahun lepas pelajar-pelajar dari kelas depan memohon untuk mengambil tasawur Islam, tapi kita pilih betul-betul lah yang pelajar betul-betul nak ambil. Dan setakat ini pelajar-pelajar yang maksudnya ambil tasawur ni sebagai subjek tambah memang excellent lah. Walaupun dia belajar tidak formal tapi dapat keputusan yang baik. Ada sebab kenapa pelajar tu ambil, nanti saya terangkan sebab saya nak cuba pendekkan masa. Okey, matlamat diwujudkan subjek tasawur Islam ini adalah untuk memperluas dan memperkokohkan kefahaman pelajar tentang pandangan hidup Islam. The way of life lah. Sebab kita ada subjek teras pendidikan Islam, itu sudah ada basic yang asas, memang basic asas lah, yang kokoh, yang perlu diamalkan. Berbeza dengan tasawur ini dia satu pandangan hidup Islam, itu sebab dia dibuka juga kepada pelajar non-Muslim untuk mengenali Islam itu bagaimana. Dan kedua, memantapkan pegangan pelajar terhadap nilai-nilai hidup Islam agar mereka menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Jadi macam nilai tambah lah subjek tasawur ni. Kadang-kadang pelajar-pelajar kita dia memang ada sifat dalaman, dia suka kepada kehidupan Islam ni. Lepas tu dia nak tahu tentang lebih lanjut tentang Islam ni, sesuai sangat ambil subjek tasawur Islam ni lah. Okey. Kemudian kita tengok kenali buku tasawur Islam ni. Ni buku yang pelajar akan dapatlah sekiranya mengambil subjek tasawur Islam, iaitu ni untuk tingkatan 4 dan ini untuk tingkatan 5. Saya tak sempat pula nak ambil gambar dalam dia sebab saya pun baru create slide ni sebenarnya saya sebenarnya tak adalah nak bercita-cita nak memanjangkan masa, tapi saya buat juga. Cuma ada kelebihan lah subjek tasawur ni berbanding subjek-subjek elektif yang lain.
Jadi saya terangkan dulu. Buku Tasawur Islam tingkatan 4 ni hanya ada 138 muka surat, mengandungi 3 tema dan 13 tajuk saja. Manakala naik tingkatan 5, dia hanya ada 90 muka surat tetapi ada QR code yang banyak lah. Tapi senang cakap, saya sendiri telah membuat kajian terhadap buku tasawur ni. Bila saya tepekkan buku tingkatan 4 dan tingkatan 5, saya nak tunjuk kamera saya tak ni pula, kita letakkan sentimeter dia dalam berapa tak ingat pula saya, tapi dua buku tingkatan ni, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni menyamai satu buku teks tingkatan 4 elektif lain. Jadi sini saya nak bagi tahu sukatan pelajaran tasawur Islam amatlah ringkas. Jadi kalaulah pelajar tu bercita-cita untuk buat koleksi A dalam keputusan dia, sesuai sangat ambil tasawur ni pada saya lah. Ya, sebabnya dia tak banyak. Tapi bila belajar tasawur ini, pelajar akan terbukalah fikiran dia. Ya, pandangan hidup Islam bila mana masuk tingkatan 5, kita ada tema muamalah, kita ada tema perundangan dan kehakiman, dan yang satu lagi ada tadbir urus dan pengurusan. Dia dah terbukalah dia punya cakupan sukatan tu. Jadi siapa-siapa yang nak jadi lawyer sesuai lah ambil tasawur ni, satu. Yang kedua, itulah subjek bagi nilai tambah untuk koleksi subjek A dia. Kalau dia betul-betul berhasrat lah. Tapi saya tak galakkan kepada pelajar yang malas untuk ambil tasawur lah. Problem sikit. Kalau dia malas, dia block, memang dia nampak tasawur ni susah. Okey. Untuk peperiksaan pula, tempohnya hanya 2 jam 30 minit satu kertas. Merangkumi bahagian A ada 20 soalan objektif pelbagai bentuk dan bahagian B ada 6 soalan saja, jawab 4. So dekat bahagian A 20 markah, dekat bahagian B bila 4 soalan dia 80 markah, so total 100 markah saja. Dan subjek tasawur Islam adalah salah satu subjek yang tiada kerja khusus. Ni penting ni, tak ada kerja khusus, tak ada bebanan dan tidak membebankan guru lah yang mengajar tasawur ni nak menyemak kerja khusus gitu. Mudah sangat sebenarnya, tapi itulah bila dia sebenarnya ikut budaya sekolah sebenarnya subjek tasawur ni. Kalau sekolah dah tentukan dia di kelas mana-mana, maka pelajar-pelajar yang begitulah yang ambil. Tapi kalau pelajar tu dia terbuka tentang subjek tasawur ni, dia rasa tak susah mana pun. Okay, kelebihan subjek tasawur mudah bagi pelajar yang rajin membaca dan berusaha. Ni saya nak tekankan sebab saya ada pengalaman pelajar 2019, ya, pelajar tu gagal masa dia tingkatan 4 2018. Ya, gagal ni tahulah kalau dah gagal tu memang tak ada apalah kan. Tapi saya cakap dengan pelajar ni, awak kena usaha gini. Alhamdulillah saya follow dia, pembelajaran dia. Tak adalah guide sangat pun, cuma perhati tengok dan dia patuh apa yang saya suruh pada dia. Alhamdulillah dia dapat A tolak daripada gagal tu. Ya, tingkatan 5 tu pun keputusan pun tak adalah cantik mana pun. Tapi standard memang pelajar akan naik grade. Kalau keputusan di sekolah grade C, dia boleh naik D+ atau A tolak. Itu memang biasalah bagi pelajar yang rajin. Ya, tu dia boleh. Walaupun dia tak pandai. Gitu. Yang kedua, sebagai subjek sokongan pelajar untuk memasuki aliran pengajian Islam. Kita juga ada pelajar pada tahun yang sama 2019 tersebut, ya, pelajar cemerlang jugalah, dia ambil subjek PSV, perniagaan, kemudian tasawur sebagai elektif dan dia tambah bahasa Arab. Ya, dia tak ambil PSI dan PQS, dia boleh masuk asasi pengajian Islam dekat Universiti Malaya. Sebab dia excellent lah keputusan dia. Itu sebab budak yang rajin dan pandai. Itu memang nilai tambah yang banyak lah. Boleh sambung pengajian Islam. Dan kalau lihat tahun-tahun lepas pun, pelajar-pelajar yang ambil tasawur ni dia mudah sikit untuk masuk apa-apa subjek yang ditawarkan dalam jurusan pengajian Islam ni lah.
Terutama yang ditawarkan kalau kita tengok bekas pelajar kita ada yang pergi quiz macam tu sebab subjek tasawuf Islam. Ada juga belajar yang dapat B+ gitu-gitu, tasawuf Islam dan yang lain tu banyak, dia boleh ambil juga engineering di politeknik. Tak ada masalah pun. Saya kata tadi subjek tasawuf ni sebenarnya sebagai nilai tambah untuk kredit pemilihan kursus ke universiti. Nak bagi tahu kursus yang khas untuk tasawuf tu tak dapatlah saya nak bagi tahunya, tapi macam tak nampak lah. Tapi dia nilai tambah tu ada pada subjek tasawuf lah. Bukan subjek-subjek tempelan saja. Ada kepentingannya. Dan yang terakhir kelebihan subjek tasawuf itulah tadi tiada kerja kursus. Sebab pelajar-pelajar yang terlibat dengan kerja kursus ni sepatutnya dia momentum semangat untuk belajar tu kena konsisten. Kalau tak kerja kursus ni pada saya lah, sebab saya guru yang tidak ada subjek kerja khusus, saya melihat pelajar-pelajar yang mengambil kerja khusus ni kadang-kadang ni pesanan saya sebab saya guru, kadang-kadang mengganggu subjek-subjek lain bila pelajar itu sendiri tidak menyiapkan kerja khusus tepat pada waktu. Walau dibantu guru macam mana, tapi kalau sikap yang tak bagus tu pada saya kena fikir banyak lah, maksudnya kena bertindak awal. Dan satu je pesanan saya, berpegang pada prinsip hidup jangan susahkan orang lain. Itu sajalah daripada saya. Wallahualam, kalau ada tersalah bahasa saya mohon maaf, dan insyaAllah kita jumpa untuk tahun depan bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk ambil subjek tasawuf Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya kembalikan pada Puan Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Aisyah. Baik, tak ada soalan ya. Jadi kita boleh teruskan kepada mata pelajaran terakhir iaitu bahasa Arab. Silakan Ustazah Nur Azura. Terima kasih Alina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ni. Sekejap ya. Okay, sekejap saya cuba nak share slide tapi tersekat. Okay, baik. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Arab yang salah satu mata pelajaran yang ditawarkan di tingkatan 4, marilah kita sama-sama lihat dulu matlamat diwujudkan mata pelajaran bahasa Arab ni. Kalau kita lihat pada matlamat bahasa Arab ni, bukan saja untuk mengukuhkan kemahiran berbahasa kepada pelajar, tapi juga ada satu tanggungjawab ataupun amanah yang besar yang dibawa bersama, iaitu untuk membentuk sasiah ataupun peribadi pelajar sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa syurga. Jadi diharap bahasa Arab tu dapat membentuk sasiah pelajar-pelajar. Okay, seterusnya kita tengok objektif. Objektif mata pelajaran bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni dia KSSM ni kesinambungan daripada KSSR. Dan dia memberi fokus kepada empat kemahiran berbahasa, itu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi pelajar perlu menguasai keempat-empat kemahiran bahasa ini. Bermula
tahun 2021, format mata pelajaran bahasa Arab telah mengalami perubahan sesuai dengan kurikulum baru KSSM. Untuk mata pelajaran bahasa Arab terdapat 2 kertas. Itu kertas pertama merupakan ujian bertulis, dan kertas kedua ialah ujian lisan. Kalau sebelum ni kertas 1 dan kertas 2 bertulis, tapi untuk KSSM bermula tahun 2021, kertas bahasa Arab hanya kertas 1 sahaja bertulis dan kertas 2 ialah ujian lisan yang diadakan secara berpusat. Ini adalah format instrumen untuk SPM. Masa menjawab ialah 2 jam 30 minit untuk kertas 1, yang mana dia mempunyai 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan kalau sebelum ni, kalau kita tengok kertas 1 dan kertas 2 tu dipecahkan, tapi untuk format 2021 ni digabungkan dalam kertas 1 ni. Yang mana dia ada sistem bahasa, pemahaman, ada teks petikan dan soalan, dan kemudian ada penulisan. Untuk ujian lisan ada bahagian A dan bahagian B. Nanti pelajar akan diterangkanlah nanti bila pelajar mengambil mata pelajaran bahasa Arab nanti. Sekali lagi Ustaz akan terangkan dengan lebih terperinci lah. Seterusnya kita tengok hala 7 bidang bahasa Arab. Apa hala 7? Selepas pelajar keluar nanti. Selepas SPM nanti. Baik. Untuk bahasa Arab, banyak sebenarnya peluang-peluang untuk pelajar banyak peluang lah untuk pelajar pilih selepas daripada SPM nanti, sama ada ke IPTA ataupun IPTS. Pelajar juga boleh ke ke IPG dan luar negara pun boleh. Ke Jordan, ke Mesir, ke Maghribi. Itu merupakan pilihan yang pelajar boleh dapatlah dengan mengambil mata pelajaran bahasa Arab. Dan pelajar juga boleh pergi ke tingkatan 6. Ada beberapa sekolah yang menawarkan bidang agama di tingkatan 6 seperti sekolah Mahat Hamidiyah, Kisas. Jadi pelajar boleh membuat banyak pilihan lah. Selain pada IPTA, IPTS. Seterusnya Ustazah nak bagi tips sedikit lah pada pelajar yang berminat untuk mengambil mata pelajaran bahasa Arab ni. Apa yang perlu ada pada pelajar ialah, yang pertama ialah pelajar kena minat. Perlu minat dalam bahasa Arab. Bukan kerana memilih bidang bahasa Arab tu, memilih mata pelajaran bahasa Arab tu kerana mengikut kawan ke, tak. Tapi kerana minat daripada diri pelajar sendiri. Yang kedua ialah guru. Pelajar memerlukan guru. Perlu berguru untuk belajar bahasa Arab ni. Tak boleh belajar sendiri-sendiri, tak boleh. Dan yang ketiga ialah perlunya kawan yang boleh memberi dorongan dan semangat. Yang sama-sama boleh mumarasah, boleh berlatih bercakap. Dan yang keempat ialah mengingat. Pelajar perlu, memang perlu mengingat. Bila nak belajar bahasa Arab, kena banyak mengingat. Mengingat apa? Mengingat perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Dan yang kelima ialah niat. Niat tu penting. Kenapa pelajar nak belajar bahasa Arab? Bukan kerana nak berada di kelas depan ke? Tak. Sebab seperti yang dimaklumkan tadi oleh Cikgu Alina, bahasa Arab bukan setakat ditawarkan di kelas KAA saja, tapi ditawarkan
di kelas sastra 1. Ni alhamdulillah tahun ni kita nampak ada peluang untuk pelajar yang tidak layak ataupun tidak mampu untuk mengambil sains tapi boleh mengambil juga mata pelajaran bahasa Arab di kelas sastra. Ini adalah merupakan peluang yang baik untuk pelajar-pelajar untuk pelajar-pelajar yang sebelum ni di kelas 3 KAA yang rasa tidak mampu nak bawa sains ke kan. Dan juga satu lagi pelajar kena ingat yang di tingkatan 4 ni kita dah tak menggunakan kelas A, B, C, D sampai kelas H, tapi kita dah ada package mata pelajaran. Jadi Ustazah harap di situ tidak menimbulkan yang pelajar ni mengambil bahasa Arab kerana nak duduk di kelas KAA, nak duduk di kelas depan. Jadi Ustazah harap tak timbul lagi isu tu. Seterusnya kelebihan ataupun kepentingan menguasai bahasa asing ni. Fokusnya kepada bahasa Arab lah kita. Selain daripada bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran, bahasa untuk kita memahami Al-Quran, memahami hadis sunnah. Kita tengok bahasa Arab ni juga adalah satu cara untuk memudahkan kita berhubung ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Terutamanya orang-orang yang berbangsa Arab lah. Contoh kalau kita pergi ke negara Arab kan, ataupun orang daripada negara Arab datang ke negara kita, tu merupakan satu kelebihan, plus point kepada kita yang belajar bahasa Arab. Kemudian memperoleh peluang pekerjaan yang lebih banyak. Contohnya apa? Contohnya pekerjaan dalam bidang pelancongan, dalam bidang penterjemahan. Banyak sebenarnya peluang-peluang pekerjaan yang boleh didapati dan boleh diceburi oleh pelajar yang ada kelebihan berbahasa Arab. Selain daripada bahasa Inggeris kan, bahasa Melayu. Dan juga membuka peluang untuk melanjutkan pelajaran. Banyak yang kita bidang yang kita boleh ceburi dan tempat-tempat yang kita boleh menyambung pelajaran. Jadi sebagai penutup, teruslah semangat untuk belajar bahasa Arab. Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Islam, sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri merupakan bahagian daripada agama. Hukum mempelajarinya adalah wajib kerana memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya tidak dapat dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kalau kita hayati kata-kata ni, itulah tujuan kita belajar bahasa Arab sebenarnya. Jadi saya harap pelajar dapat membuat pilihan yang betul, boleh berbincang dengan ibu bapa, dan jika pelajar berminat untuk belajar bahasa Arab, pelajar boleh pilihlah sama ada nak ambil package sains ataupun package sastra. Tapi Ustazah terus terang nak katakan yang jika pelajar nak ambil package sains, pelajar kena mempunyai semangat yang kuat, perlu mempunyai mental dan fizikal yang kuat. Dan kalau pelajar rasa tak mampu, bolehlah memilih aliran ataupun package sastra yang ada bahasa Arab. Itu saja daripada Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nur Azura. Baik, maka selesai ya untuk sesi taklimat mata pelajaran yang ini adalah mata pelajaran pilihan ataupun elektif yang bakal dipilih oleh para pelajar tingkatan 4 2022. Baik, untuk pertanyaan tentang rekod taklimat semalam, saya sendiri minta maaf sebab terlepas pandang untuk rekod. Jadi insyaAllah nanti kita akan sarankan kepada guru-guru mata pelajaran elektif ini untuk sharing mereka punya slide. Dan mungkin boleh dapatkan slide-slide tu daripada berhubung dengan saya sendiri ke macam mana nanti ibu apa, ataupun kita boleh share lah di mana-mana nanti insyaAllah. Kalau ada pertanyaan lanjut boleh terus berhubung dengan kaunselor lah ataupun guru-guru yang boleh membantu nanti ya. Baik. Tadi saya dengar juga yang mana guru-guru subjek telah menceritakan juga tentang hala tuju selepas SPM, yang mana pelajar-pelajar ini boleh pergi dengan adanya mata pelajaran tertentu. Tapi saya nak share juga bahawa apa sahaja pilihan subjek para pelajar ini, peluang mereka adalah sama. Peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran adalah sama dari program asasi hinggalah program kemahiran dan sijil. Tetapi bergantung kepada usaha, komitmen dan juga keupayaan serta minat masing-masing. Begitu juga dengan peluang untuk mengikuti mata pelajaran ini. Mereka dipilih berdasarkan pencapaian akademik mereka sebelum ini, iaitu peperiksaan semasa tingkatan 3, dan juga minat mereka berdasarkan psikometrik dan juga keupayaan mereka dalam subjek macam RC ataupun SK. Itu diambil kira. Dan satu lagi saya ingin ingatkan untuk para pelajar mengisi link package pemilihan aliran tingkatan 4 yang telah dikongsikan di ruangan chat, dan juga link kehadiran package mata pelajaran pada malam ini. Okey, itu sahaja rasanya daripada saya. Sebelum saya tamatkan sesi ini, ada yang nak bertanya lagi? Sebelum saya buka ruang untuk guru-guru ataupun pentadbir yang ada untuk memberikan kata-kata tambahan ke? Assalamualaikum Cikgu. Ya. So kita wrap lah untuk 2 sesi. Maksudnya pelajar-pelajar ni dah ditentukan di mana kelas yang dia akan masuk pada tahun ni lah kan. Cuma dia ada option untuk buat rayuan pada bulan 4 nanti. Betul kan Cikgu? Betul. Mereka ni telah ditentukan berdasarkan seperti yang saya cakap tadi lah, pencapaian akademik mereka, psikometrik, dan adalah beberapa kriteria subjek lain yang diambil kira, terutamanya sains, matematik dan juga subjek kemahiran mereka RBT ataupun SK itu. Dah ada nama, senarai itu dah ada. Cuma bila ada link package untuk dipilih ini, kita memberi ruang sebenarnya untuk para pelajar memilih, para pelajar dan ibu bapa berbincang dan memilih, tetapi nanti kita rujuk semula kepada senarai yang asal. Sebab itu lebih
lebih memenuhi lah kriteria. Cuma kita bagi ruang untuk rayuan juga pada bulan 4 nanti selama sebulan. Menjawab ya, Cik? Ya, menjawab. Okey. Ada soalan lain? Okey, jika tak ada, saya persilakan pengetua Puan Zarina untuk memberikan sedikit kata-kata akhir lah. Okey, silakan Puan. Okey, ada kata-kata ke Puan? Tak ada. Okey, Puan Nofarani ada? Sebelum kita tutup. Okey, tak ada Baik, jadi kita sudahi taklimat kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu.